Ini lagi satu senjata Melayu yang ada dalam koleksi aku adalah lembing patung. Untuk lembing patung beginilah, dia akan membulat macam ni, dia untuk tajam sampai hujung. Dia lembing patung. Dia berbeza dengan lembing daun buluh, sebab lembing daun buluh dia lebih tirus dan panjang, dan dia punya bentuk-bentuk tertentu lah. Ada pinggang dia, ada pucuk dia. Ini dia lain, dia membulat daripada pangkal. Lepas tu dia terus lurus menirus di bahagian hujung. Kalau kita tengok ni daripada segi bentuk keadaan bilahnya ni, ini aku anggap sebagai lembing patung lama. Dia lembing patung lama ni berusia antara 50 ke 60 tahun. Mungkin dia lebih daripada tu kot. Yang ni juga aku peroleh daripada saudagar senjata tempatan daripada Kelantan. Tetapi mengikut saudagar senjata tersebut, lembing patung ini dia perolehi daripada negeri Terengganu. Kebanyakan lembing patung ni berasal daripada negeri Kelantan dan Terengganu. Setakat ni yang aku nampak daripada kedua-dua negeri ni. Mungkin juga di sebelah selatan Siam, khususnya di sebelah Patani, Chenak, ataupun di Naratiwat, ataupun di Reman, benda ni pun wujud. Cuma aku tak terdedah lagi dengan kepelbagaian reka bentuk dia lah. Ini yang ada dalam satu lah yang ada pada aku. Bilahnya berpamor. Walaupun kita nampak kat situ ada kesan-kesan kikir yang paling nyata. Sebab kalau dulu-dulu punya, dia susah kita nampak benda yang berkikir ni. Dia buat tu kemas. Kalau ada kesan-kesan macam ni, selalunya dia akan ada macam dipanggil sebagai torehan, dipanggil torehan untuk ketandaan guard, ataupun macam dia buatnya macam bentuk tulang ikan. Ini mungkin kesan kikir untuk memperkemaskan permukaan bilah, mungkin lah. Kalau ni ada nampak ada kesan kakisan tu yang lubang tu, so dia menunjukkan dia lama lah. Dan di bahagian tengah ni, kalau kita tengok secara sisi begini, sebenarnya dia bertulang. Dia bertulang, kawan-kawan. Bertulang kalau bahagian tengah ni, dia bertulang sebenarnya. Tapi tulang dia tak begitu menyelah lah, cuma di bahagian sini dia nak sampai ke hujung. Sebelah sini dia dah rata, bahagian pangkal dia rata. Cuma di sini dia daripada bahagian tengah ni, bawah pinggang sampai ke pucuk dia ni, dia ada tulang tengah. Ini permukaan yang sini. Ini mungkin tergeser lah kot. Mungkin nak agaknya owner lama tu terkena apa-apa besi kan, so dia jadi macam ni lah. Bahagian sebelah ni begini tadi yang aku tunjuk tadi. Yang ni pula dia bertulang sama juga macam tadi. So, bahagian pangkal dia ni tak ada, cuma di sini ini kira sebagai bahagian belakang lah. So yang ni sebagai bahagian yang depan lah. Mal dia ni adalah jenis mal buah gutong. Dia jenis bulat tu kan, bulat tengah-tengah. Dia ada dia punya puting dia. Yang ni dia dah tahu temin tembaga. Aku pun tak buka, aku biarkan sebab aku rasa dah nampak sesuai. Dia ada kekal dengan keadaan yang sedia ada. Ni secara makro, tengok dia punya besi dia. Ni pandangan secara dekat permukaan bilah dia. Ini tak pasti lah ni apakah di ketandan atau dia satu kebetulan lipatan besi. Tapi kat sini memang korang boleh perasan, nampak alu besi tu kan, campuran besi tu lah banyak. Ini menunjukkan dia ni bukanlah besi sebatang, tapi dia adalah besi yang berpamor. Berhujung. Kalau ditanya lagi
daripada apa kegunaan lembing ni. Yang ni aku tak tahulah lembing patung ni apa, tapi kalau saiz begini dengan dia ada bau tau, dia ada bau tertentu, bau tak tahulah nak kata bau kemenyan, bukan bau kemenyan, tapi macam satu jenis minyak yang agak bau dia semerbak. Mungkin pada setengah orang akan tak selesa dengan bau ni. Walaupun aku dah cuci dengan air, dah aku cuci dengan limau, dah aku cuci dengan air asam jawa dan juga air kelapa, tapi bau dia tak hilang. Ada sejenis bilah yang ada bau. Bau je ni aku rasa lebih familiar dengan orang yang mengamalkan perubatan. Mungkin ni dulu lembing ni adalah kepunyaan bomoh ataupun mungkin pawang, wallahualam. Itu aku punya andaian. Dan kalau kita tengok pula sarung ni pun nampak agak agak simple, agak mudah, ringkas. Dia tak menampakkan dia daripada ciri-ciri zaman-zaman dulu kala. Cuma dia buatan dia ringkas. Ni hitam ni kita tak pasti kenapa. Mungkin sebab kesan bakar nak menampakkan dia dah gosok-gosok bagi licin. Jadi dia kenakan pada jelaga untuk nampakkan licin ke, wallahualam, nampakkan dia begini kan, nak nampak klasik ke old school, aku tak tahu. Tapi sebab aku dah dapat daripada awal begini. So dia memang ada bau dan dia ada tenaga di sini, aura di sini. Tapi aku tak pernah lah nak explore ataupun nak mengkaji secara dalam digunakan untuk apa kan. Tapi sekadar daripada imajinasi aku, daripada akal fikiran aku dengan pedoman yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ia besar kemungkinan adalah kepunyaan seorang pawang ataupun bomoh. Okey, beginilah rupanya secara ringkas kawan, tentang lembing patung yang ada dalam koleksi aku. Mula ni aku pun berat juga nak simpan, tapi kalau fikir-fikir balik, sayang juga sebab benda ni pun, lembing jenis macam ni agak susah nak dapat, walaupun dia kategori lama. Lembing yang begini dan lipatan macam ni pun dah ada satu identiti juga, identiti tersendirilah, walaupun dia bukan dalam kategori antik dan klasik. Okey kawan, sekian saja kawan. Ni secara ringkas sajalah lembing patung lama.